Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seikhlas hati musim kedua kembali. Berkat sumbangan tuan-tuan dan puan sekalian, Yayasan Ikhlas menerbitkan program-program yang bermanfaat untuk membantu golongan yang memerlukan. Dalam riwayat At-Tabarani, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesiapa yang menggembirakan hati orang-orang Islam, maka Allah tidak akan memberikannya pahala tanpa memberikannya syurga. Dalam episod pertama kali ini, kita akan menyantuni masyarakat orang asli yang berada di Kuala Mu, Perak. Pos Kuala Mu terletak dalam daerah Sungai Siput, Perak. Jarak perjalanan ke kampung ini kira-kira 70 km dari pekan Sungai Siput dan mengambil masa hampir 2 jam dari Bandaraya Ipoh. Terletak di lembah Banjaran Titiwangsa pada ketinggian 700 meter dari paras laut. Perjalanan ke kampung ini menarik kerana dikelilingi hutan hujan tropika. Kami baru sampai di Kampung Kuala Mu ni. Wah, 2 jam juga perjalanan. Tapi tak terasa tau sebab indah pemandangan sepanjang perjalanan. Dah sampai lagi indah. Dan masyarakat orang asli di sini majoritinya bersuku kaum Temyar. 856 daripada mereka, 400 beragama Islam. Dan di sinilah terbinanya pusat pengajian Iqra' Al-Husna. Jom, ikut saya. Saya kini bersama tim Yayasan Ikhlas ingin mengagihkan pek kasih Ramadan ni kepada 50 keluarga B40 di Kampung Kuala Mu di Sungai Siput, Perak ini. Okey. Rumah-rumah ni semua memang rapat-rapat. Kalau kita tengok pun rumah dia macam mereka sangat memerlukan bantuan lah. Jadi dengan ada Yayasan Ikhlas pada hari ini membantu mereka meringankan sedikit beban mereka untuk meneruskan kehidupan. Oh, ada 2 keluarga kat rumah ni. Oh, satu hari kat sana. So, biasalah. Kaum Temyar ni memang mereka akan hidup macam hidup bermasyarakat dekat-dekat rapat-rapat ni. Jom rumah sana pula. Bila saya sampai je Kampung Kuala Mu ni, saya rasa sangat rasa macam tenang je. Nak tahu ketenangannya macam mana? Ini dia kita punya Tok Batin. Tok Batin Karim bin Busu. Dialah orang kuat yang menguruskan Kampung Kuala Mu ni. Okay. Kita ni pelancongan banyak. Pelancongan? Pelancongan Kampung Pos Kuala Mu. Okay. Orang luar lah. Mana-mana Senanjung. Sejuk. Masalah sejuk. Malam-malam pun sejuk. Sejuk tak boleh tahan. Kena pasang api baru boleh. Selain pada pelancongan, apa lagi yang boleh meningkatkan ekonomi dia? Ekonomi kita harap itu
bantuan orang luar. Okey. Pasal kita kampung, getah sikit harga sekarang dah turun dah. Tapi masih lagi menuri juga. Masih juga menuri. Okey. Tok menuri tak? Menuri. Oh, nampak kuatnya tu. Apa tak menuri? Kita hidup tu. Kita jual, mana dapat 30 itulah kita beli barang. Kita buat tanam pucuk buah, lojan, cempedak, besar. Itu hasil kita jual kat luar. Betul, saya tengok masyarakat kat sini semuanya bersatu padu. Ini mesti Tok punya. Satu padu lah. Baru kita, orang rakyat pun sokong orang luar pasal berjaya kita ekonomi. Terima kasih banyak Tok Batin. Okey, sama. Okey, semoga kampung Kuala Lumpur ni menjadi lebih makmur dan kaya dan berkat Berjaya. atas kepimpinan Tok Batin kita. Ya. Dari 856 orang penduduk, 400 daripada mereka adalah beragama Islam. Tidak hairanlah pusat pengajian Al-Husna wajar diwujudkan di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai orang tanya saya, Ustaz, macam mana nak jadi kaya, macam mana nak murah rezeki? Saya jawab, senang je. Banyakkan bersedekah. Ma naqasat sadaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta bila anda bersedekah. Bagi akak-akak ke, abang ke, tak kiralah individu mana pun ataupun korporat. Syarikat-syarikat lah, macam mana nak buat pelepasan cukai ni. Ada jawapan dia. Yayasan Ikhlas ada jawapan dia. Kenapa perlu Yayasan Ikhlas? Saksikan. Dan di sinilah terbinanya Pusat Pengajian Iqra Al-Husna. Dengan adanya pusat pengajian seperti ini, dia sebenarnya mampu memberi kefahaman agama Islam terutamanya lebih dekat lagi dengan masyarakat. Yang akan mengubah masa depan orang asli adalah pendidikan. Allahu Akbar. Itu yang saya ni bila Yayasan Ikhlas ajak saya join sekali program ni, saya join tuan-tuan, saya masuk. Sebab saya pun tak boleh buat macam mana yang Yayasan Ikhlas buat. Pergi buat surau, buat pusat pengajian. Kampung orang asli tuan-tuan. Oi. Dengan apa yang mereka buat ni, kita dapat pahala bila kita bagi sumbangan. Jom tuan-tuan, kita bagi sumbangan kepada Yayasan Ikhlas Peduli dan Prihatin melalui akaun yang tertera. Yayasan Ikhlas Peduli dan Prihatin. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas falah. Hayya 'alal falah. Selain menjadi pusat aktiviti ibadah seperti berbuka puasa pada bulan Ramadan, di sini juga generasi muda diberi pendedahan mengenai asas fardu ain, fiqh dan juga akidah. Sembahyang. Fardu maghrib. 3 rakaat. Bawa imam. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Laqamatis salah. Laqamatis salah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim.
السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة سنة التراويح جماعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه. Hadasa. Hadasa. Hajada. Hajada. Bata'a. Bata'a. Ataba. Ataba. Jahaqada. Ta'aba. 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 Kesna. Ba'ata. La'aba. Atau salah lah. Oh. Alhamdulillah mereka sedang tekun belajar Iqra dengan guru yang ada kat sini. Saya tadi sempatlah buka puasa, sempat sembahyang maghrib, sembahyang tarawih dengan mereka ni. Bagus nampak ada macam mereka berminat untuk belajar agama ni. Dan kalau kita tengok sejak didirikan surau madrasah ini, majoriti pelajar mampu, dia berjaya menguasai huruf dengan baik. Paling membanggakan, mereka berjaya menguasai Al-Quran dengan baik, termasuk ilmu-ilmu lain macam akidah, ibadah, fardu ain dan juga fiqh. Dan alhamdulillah Yayasan Ikhlas apabila melihat kejayaan ini, mereka ingin menaik taraf sekolah ini kepada sekolah agama raya ataupun SAR. Ini kerana SAR yang terdekat terletak kira-kira 66 km. Jadi kos ataupun kekangan pengangkutan tu ada sikit cabaran kat situ. So macam mana boleh? Okey, ini apa? Okey, ini Nama saya Wan Mas Indra bin Joja, bertugas sebagai pendakwah orang asli di kampung Pos Kuala Mu. Alhamdulillah, sejak adanya pusat pengajian Islam Al-Husna, nampak sudah ada perubahan dalam kalangan masyarakat anak-anak orang asli dari segi amalan keagamaannya. Seperti mana yang kita dah nampak tadi, mereka sudah mula boleh membaca Iqra, sudah mula boleh bersembahyang dan juga sudah mula boleh amalkan doa-doa yang pendek. Contoh macam doa makan pun kita pun terkejut bila tengok ramai-ramai boleh baca kan. Alhamdulillah. Di samping itu juga nampaknya dengan adanya pusat pengajian seperti ini mampulah mengubah landscape suasana Islam dalam masyarakat di Pos Kuala Mu terutamanya, insya-Allah. Salah satu cabaran yang terpaksa kita hadapi ialah untuk mengubah mentaliti masyarakat tempatan, kita masyarakat asli. Seperti mana kita sedia maklum, mereka ini agak sukar untuk faham sesuatu perkara yang kita cuba sampaikan. Jadi sebab itulah perlu kepada kesabaran yang sangat tinggi
dan juga komitmen serta istiqamah yang berpanjangan. Sebab untuk menyampaikan perkara yang baru ni atau yang baik ni perlu kepada pengorbanan masa, tenaga dan juga wang ringgit. Suara Raya. Ya. Okey, sebelah. Yang kami nampaklah, terutamanya kami di lapangan yang bergaul dengan masyarakat terutama orang asli, nampaknya dengan adanya pusat pengajian seperti ini, dia sebenarnya mampu memberi kefahaman agama Islam terutamanya lebih dekat lagi dengan masyarakat. Jadi untuk memastikan perkembangan ini sentiasa berlarutan, perlunya diwujudkan lagi ke arah yang lebih sistematik, terutamanya daripada kelas pengajian kepada pusat pengajian. Contohnya macam sekolah agama. Sebab itu memainkan peranan penting dalam mendidik supaya generasi yang baru tu dia lagi lebih faham Islam itu, insya-Allah. InsyaAllah lah saya mewakili masyarakat orang asli Islam di Semenanjung Malaysia ini merayulah kepada semua pihak yang berkemampuan untuk menyumbangkan dana ataupun apa saja perkara yang boleh membantu syiar Islam di perkampungan orang asli khususnya. Sebab tanpa ada dana ataupun kewangan yang mencukupi, mungkin kita tak mampu nak merealisasikan perkara yang kita hajatkan, insya-Allah. Madulah kena berikatkan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala dengan tiar elok yang naur dan pra elok yang nagih, mengikhlaskan setiap amal semoga sentiasa dapat taufik dan hidayah serta perkukuhkan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai orang tanya saya, Ustaz, macam mana nak jadi kaya, macam mana nak murah rezeki? Saya jawab, senang je. Banyakkan bersedekah. Manaqasat sadaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta bila anda bersedekah. Bagi akak-akak ke abang ke, tak kira lah individu mana pun ataupun korporat. Syarikat-syarikat lah, macam mana nak buat pelepasan cukai ni. Ada jawapan dia. Yayasan Ikhlas ada jawapan dia. Kenapa perlu Yayasan Ikhlas? Saksikan. Dan di sinilah terbinanya Pusat Pengajian Iqra' Al-Husna. Dengan adanya pusat pengajian seperti ini, dia sebenarnya mampu memberi kefahaman agama Islam terutamanya lebih dekat lagi dengan masyarakat. Yang akan mengubah masa depan orang asli adalah pendidikan. Allahu Akbar. Itu yang saya ni bila Yayasan Ikhlas ajak saya join sekali program ni, saya join tuan-tuan, saya masuk. Sebab saya pun tak boleh buat macam mana yang Yayasan Ikhlas buat. Pergi buat surau, buat pusat pengajian kampung orang asli tuan-tuan. Oi. Dengan apa yang mereka buat ni, kita dapat pahala bila kita bagi sumbangan. Jom tuan-tuan, kita bagi sumbangan kepada Yayasan Ikhlas Peduli dan Prihatin melalui akaun yang tertera. Yayasan Ikhlas Peduli dan Prihatin. Kita bersama dengan Timbalan Mufti Negeri Perak, Datuk Haji Zamri Hashim. Dan alhamdulillah tahniah Datuk atas pendaftaran ataupun perasmian Pusat Pengajian Islam Al-Husna di Kampung Kuala Lumpur ni. Saya tengok tadi memang saya rasa macam betul-betul rasa terharu jugalah atas apa yang berlaku pada hari ini. Bagaimana Datuk melihat dia punya perkembangan Islam di Kampung Kuala Lumpur ni? Dalam tempoh 6 bulan, apabila kita memulakan kelas Iqra' Al-Husna di sebuah surau kampung Bersah, perkembangan sangat menggalakkan. Khususnya daripada penduduk anak-anak di sini sanggup ke sana. Jadi Yayasan Ikhlas mengambil inisiatif, kita buka pula di sini. Dan pada hari ini lebih kurang 60 orang anak-anak orang asli Pusat Pengajian Islam Al-Husna di bangunan ini, dan dijangka bangunan sebelah kita minta supaya dijadikan pusat pengajian lah. Al-Iqra' dan juga pusat pengajian Fardu Ain untuk anak-anak ni. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, negeri Perak sebenarnya satu-satu negeri yang ada sekolah orang asli sendiri, sekolah rendah.
Dan kita harap di sini juga nanti akan mewujudkan sebuah pusat pengajian. Dan sekarang ini peringkat akhir untuk kita berbincang dengan pihak Jabatan Agama Islam Negeri Perak untuk kita mewujudkan pusat pengajian secara formal di perkampungan ini, sebab yang akan mengubah masa depan orang asli adalah pendidikan. Alhamdulillah, hasil kerjasama semua orang, semua agensi yang kita nak begitulah. Dan juga sumbangan orang ramai masih diperlukan dari masa ke semasa. Alhamdulillah di Surau Al-Karimi inilah tempatnya belajar pelajar-pelajar ini seramai kira-kira 60 orang dengan kerjasama pejabat agama Islam daerah Sungai Siput di Perak ini. Dan terima kasih diucapkan kepada semua para penyumbang menerusi Yayasan Ikhlas yang dapat menyumbang, lepas tu mereka dapat belajar pengajian Islam ini dengan lebih sistematik dan berkesan. 60 orang sebenarnya ramai. Jadi kita harapkan lebih banyak lagi pelajar-pelajar ini dapat belajar agama Islam, semuanya hasil sumbangan anda. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Okey tak okey? Okey. Alhamdulillah, terima kasih. Melihat pada kesungguhan anak-anak orang asli di sini ceria, ingin menimba ilmu dan mengubah nasib mereka, pastinya sasaran Yayasan Ikhlas menaik taraf kelas Al-Husna kepada sekolah agama rakyat bukan sekadar mimpi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sidang Jumaat yang dimuliakan, madulah kenamba etikatkan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala dengan elok yang naur dan elok yang nagih, mengikhlaskan setiap amal semoga sentiasa dapat taufik dan hidayah serta perkukuhkan iman, mengabdikan diri semata-mata ma Allah yang Maha Esa. Mimbar Isdo akan dibicarakan khutbah yang bertajuk Pemeliharaan Mashaf Al-Quran, suatu kewajipan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita dapat tengok kan muka wajah anak-anak ni semua gembira, ceria. Ni semua hasil sumbangan anda semua ni yang peduli dan perhatian menerusi Yayasan Ikhlas. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 271, kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah kamu secara terang-terangan, maka itu adalah baik kerana ia menjadi contoh kepada yang lain. Namun jika kamu zahirkan secara sembunyi-sembunyi, itu juga baik. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Baik, dan kita ucap terima kasih kepada Yayasan Ikhlas kerana sudi menyampaikan sumbangan kepada anak-anak ini dan keluarga-keluarga, sebanyak 50 keluarga di Kampung Kolemu di Sungai Siput, Perak ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.